Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita mula buku baru, Fathul Bari, jilid 8, tapi masih dalam bab kitab azan dan sifat solat. Kitab azan, kitab solat. Dia sama lagi eh? Sama dia tulis itu Syarah Sahih Al-Bukhari, kitab azan dan sifat solat. Oh, yang lepas semua kitab azan. Sama, cuma dia ada tambah apa solat jemaah dia tulis tajuk tu kan. Ini dia tulis dua tajuk ni je. Maknanya, ya. Saya pun tak tengok lagi sebenarnya betul-betul yang nama kitab tu. Sebab kita ni sampai dah lama lah, sempatlah tengok tajuk je lah. Kitab azan, solat. Oh, ya kan sama kan. Yang lepas baru lain kan. Ah, ah. Dia sama lagi. Okey. Kak, Okey Ustaz. Boleh Ustaz, silakan. saya cari hadis sekejap. Ya, baik. Hmm. Hmm. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus. Amma ba'd. Kaniza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Kita masuk dalam kitab yang baru, jilid yang ke-8. Tapi saya perasan dia beza macam ni Kak. Sekejap ya. Macam mana nak kata beza dia tu? Bab-bab abwab sifatis salah. Tu yang saya jumpa tu. Dia ada abwab sifatis salah. Sifat solat, tajuk awal tu. Yang kitab jilid 7 macam tu juga ke? Tak ada kan? Ke ya? Ke sama abwab sifatis salah? Jilid 7, kita azan, solat berjemaah dan imamah. Kan dia Ya. bukannya abwab Dia bukan sifatis salah sifat kan? solat kan? Tak. Betul betul. Tu saya rasa dia lain. Cuba tengok sini kan. Ini yang lepas ni. Abwab salatul jamaah wal imamah. Betul solat. Dalam abwab tu dia begini, dia mula-mula dia kitabus salah. Kemudiannya dia ada abwab. Kemudiannya dalam abwab tu dia khusus bab salatul lail. Boleh nampak tak? Saya tak share lagi, astagfirullahalazim. Manalah nak nampaknya. Saya nak sembang seorang tak tunjuk. Macam ni. Nampak tak ibu-ibu? Yang ni atas ni. Kak Liza nampak tak saya tunjuk anak panah? Okey, dia nama Nampak kita Ustaz? salah dan dia ada abwab salatil jama'ati wal imamah. Dalam abwab itu dia ada bab salatul lail, bab salat malam. Dan yang kita duduk bincang panjang sebelum ni, itulah ceritanya. Sekejapnya saya nak respon sekejap.
Kemudiannya yang baru ni kita tengok. Dan pula connection. Okey, ini yang baru. Dia kata ni kan. Bab abwab sifatis salah tapi bab yang lain. Iaitu bab ijabit takbir waftitahis salah. Bab kewajipan untuk takbiratul ihram dan juga memulakan salat. Dia sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nak baca tak baca hadis yang awal-awal ni, saya pun duduk fikir seorang-seorang. Tak baca, tak kena juga. Nak baca pun kita dah baca banyak kali. Tapi sebab dah ada tambahan-tambahan yang lain. Kita ginilah, kita tengok satu hadis je. Sebab kalau ibu-ibu tengok semua hadis tu, hadis yang pernah kita pelajari. Tapi untuk ingat, kita tengoklah balik hadis ni, satu je. Dia ada 3 hadis semuanya. Ketiga-tiga hadis tu menceritakan benda yang sama. Okey, hadis yang pertama riwayat guru Bukhari namanya Abu Yaman daripada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Tulisan ni dah cukup besar ke atau nak besarkan lagi? Besar Tengok sangat. dekat laptop ni okey je. Dekat phone tu memang lagi kecil. Laptop okey kan? Hmm. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggang kuda. Fajuhisha shiqquhul aiman. Nabi jatuh daripada kuda tu menyebabkan tulang rusuk Nabi ni sakit kan? Sehingga tulang rusuk Nabi ni sakit. Qala Anas radhiyallahu an, Anas pun cerita fasalla lana yawma idzin salatan minas salawat wa huwa qa'idun. Ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat pada hari itu dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Dan kami pun salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun secara duduk. Ini kita dah bahas dulu Semakal, kemudian Rasulullah berkata, lamma salam, selesai daripada salam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam ni mesti diikuti. Fa'iza salla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam salat dalam keadaan berdiri, kamu semua pun kena salat berdiri. Wa iza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk, kamu kena rukuk. Wa iza rafa'a farfa'u. Kalau imam bangun daripada rukuk, kamu pun kena bangun daripada rukuk. Wa iza sajada fasjudu. Bila imam sujud, kamu kena sujud. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Bila imam baca sami'allahu liman hamidah, kamu pun baca rabbana walakal hamd. Lagi 2 hadis tu pun cerita benda yang sama, cuma susunan sahaja yang berbeza. So kita tak boleh bincang panjang lebar lah tentang benda tu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kita nak tengoknya adalah syarahan bagi hadis tersebut, ya. Dan sebenarnya ulama bincang lah, Imam Bukhari kata bab wajib takbir dan permulaan salat. Tapi hadis ni tak ada pun cerita pasal takbiratul ihram. Tak ada pun cerita tentang iftitahus salah. Jadi itu dia perbahasan teknikal dalam dunia hadis. Bila orang kritik Imam Bukhari demikian, maka Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih pun membela Imam Bukhari. Dia pun ceritalah apa sebenarnya maksud yang mahu disampaikan oleh Imam Bukhari. Yang saya kira itu bukan tugas kita lah untuk mempelajari benda tersebut. Itu adalah untuk orang yang memang belajar dalam bidang hadis. Dia akan belajar tentang bab. Kan saya awal-awal dulu cerita pada ibu-ibu sekalian. Dalam Bukhari ni perkara yang paling penting adalah tajuk bab. Tajuk bab itulah yang melambangkan fikih Imam Bukhari. Kemudiannya, ulama bincang juga apa kaitan tajuk bab tu dengan hadis yang dibawakan. Tu dah ada satu kitab khusus pula yang membincangkan tentang kaitan tajuk bab dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Dan ulama yang paling bersungguh membahaskan benda ni ialah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Cuma Ibn Hajar ni dia cerita semua benda. Lepas tu kemudiannya memang ada kitab yang khusus membahaskan benda tersebut.
Jadi bagi saya kita sebagai orang awam ni tak perlulah nak belajar benda-benda demikian kerana tidak ada manfaat besar pun untuk kita. Kalau kita tahu pun kita nak buat apa kan. Okey. Tapi orang belajar hadis dia kena satu riwayat tu, okey, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh sorry. Sorry, ada masalah internet. Okey. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bitakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan takbir. Muka surat 6 sama ke Kak Riza kali ni buku kita? Alhamdulillah. Akhirnya sama kita eh. Ni pening selalu duduk cari muka surat berbeza kan. Okey, muka surat 6 bawah sekali tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat dengan takbir. Dan nanti kita akan jumpa dengan hadis Nabi riwayat Ibn Umar. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi salah. Ingat takbir macam mana takbir ibu-ibu sekalian? Boleh Kak Syida tolong tunjukkan macam mana takbiratul ihram? Kak Syida. Muka suara Kak. Okey, Kak tolong tunjuk takbiratul ihram. Akbar. Okey. Kak Liza tolong tunjuk takbiratul ihram. Siapa lagi nak tolong? Ada yang buka ni lagi tak? Oh tak ada dah. Belum, Fini ada urusan tak masuk awal kot. Tengah on the way balik kot. Ya ke? Kita sudah bebek banyak kali dah. Takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Yang Kak Liza, Kak Syida tunjuk tu angkat tangan. Kita ceritanya takbiratul ihram. Jadi sebab saya tidak ingat masa tu saya pergi ke KLIA dan bila kita solat di surau tu, masa tu saya bertemu dengan seorang Arab kot. Saya pun tak pasti dia Arab mana ibu-ibu sekalian. Arab pure ke ataupun negara-negara kearaban. Wallahualam. Okey, cara dia macam mana? Bila saya solat tu, okay, dia berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, langsung tangan tak angkat, tangan tak letak. Jadi faham kitanya mazhab mana tu? Bila tangan pun tak letak di bahagian badan. Maliki. Hanafi. Maliki. Oh, Maliki. Maliki. Terima kasih banyak Kak Anis. Okey. Maliki yang tak angkat tangan, tak letak tangan di badan. Cuma tak angkat tangan tu saya tak tahu. Okey, yang tu saya tak sempat, tak perasan pun tentang Maliki ni dia angkat tangan ke tak. Tapi kawan tu memang tak angkat tangan. Dia direct aja Allahu Akbar. Okey. Sama yang kita mazhab Syafi'i mengangkat tangan hukumnya sunat. Yang wajib adalah Allahu Akbar. Itu yang wajib. Itulah dinamakan sebagai takbiratul ihram. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini takbir. Takbir ni Allahu Akbar lah kan. Kalau tasbih macam mana? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah sebagai contoh. Tahmid alhamdulillah. Kalau hawqalah macam mana hawqalah ibu-ibu? La hawla wa la La quwata haula illa wala billah. quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau hayya alah? Hai Allah. Dia ada zikir hayya alah tapi bukan zikir yang kena baca lah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Okey. Jangan pula ibu-ibu duduk baca hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah. Tak boleh lah. Okey, baik. Ada lagi satu lagi yang saya tak pernah dengar. Tapi saya ada terbaca dalam satu kitab. Tapi itu semua short form je. Dia tak ada apa pun. Ada short form. Dan dia bukannya Nabi yang kata baca hauqalah. Nabi kata baca la haula wala quwata illa billah. Cuma short form. Kalau short form bagi Bismillahirrahmanirrahim apa dia? Basmalah. Basmalah kan. Kalau short form bagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz. Ta'awuz. Okey. Kalau short form bagi surah Al-Falaq.
Bukan short form. Ini bukan short form. Nama dia. Nama bagi surah Al-Falaq dia panggil apa? Al-Mu'awwizah kan? Al-Mu'awwizah. Kalau Falaq dengan An-Nas, Al-Mu'awwizatain. Ni gitu. Okey, kalau short form bagi surah-surah Hamim apa dia? Hamim kan ada banyak. Hawamim. Hawamim. Ni geng-geng Ustaz Syahri tahulah. Kalau Abdullah, ramai orang yang bernama Abdullah, kita nak kata apa? Ibn. 3 Abdul. Tiga betul. Dia kakak Anis. Abadilah. Jadi tak payah sebut Abdullah, kita sebut Abadilah. Okey. Jadi short form bagi Allahu Akbar ialah takbir. Tetapi, okey, ini cerita dia ni. Dia sebut, ini ada dalam muka surat yang ke-7, yang bawah hadis Nabi tu kan, bawah hadis Ra'aitun Nabiyya tu. Hadis ini menjadi dalil kepada jumhurul ulama bahawa kita mesti sebut Allahu Akbar. Mesti sebut Allahu Akbar. Duna ghairihi min alfazi ta'zim, manakala ucapan-ucapan lain yang menggambarkan keagungan Allah Azza wa Jalla tak boleh disebut. Contohnya Allahul Jalal, Allahul A'zam, semua tu tak boleh sebut. Dan pendapat ini disetujui oleh seorang ulama Hanafi, murid kanan Imam Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf ni ibu buat tanda, gelarannya Qadi. Al-Qadi Abu Yusuf. Beliau setuju dengan pendapat jumhur, namun bagi ulama Hanafi, ini saya ada cerita dulu ya. Ulama Hanafi kata boleh kita sebut apa-apa lafaz yang menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jal. Seperti kita contoh salat tu, saya pernah salat di sebelah orang, tak tahulah orang India ke orang apa, di Ampang. Tapi perwatakan dia sangat kemas. Dan saya terkejut dengan, bukan terkejut, terkesima dengan cara dia salat. Dia tenang. Setiap kali gerak tu, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berbeza. Dia sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okay, turun rukuk. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus sujud. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi dia sebut macam tu. Jadi diterima dalam mazhab Hanafi. Kalau tak ada Allah Akbar pun tak apa. La hawla wa la quwata illa billah. Kerana la hawla wa la quwata illa billah tu dia menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala tak? Menggambarkanlah kan? Masya Allah la quwata illa billah. Contohnya, menggambarkan apa-apa sahaja lafaz yang menggambarkan keagungan Allah Azza wa Jal dibenarkan dalam mazhab Hanafi tanpa menafikan. Bagi Hanafi yang terbaik ialah Allahu Akbar. Cuma nak ceritanya boleh tak boleh lafaz yang lain? Boleh. Tapi kalau ibu-ibu, masa saya pergi ke Turki tu, lain sungguh. Kalau buat subuh tu lain sungguh-sungguh. Memang lambat-lambat sungguh. Dah lah dia azan lambat. Lepas dah azan lambat tu salat sunat. Lepas salat sunat tu ni pula duk baca Quran ni. Mana-mana masjid sama je. Dia ada, masjid dia tu dah ada satu tempat tinggi. Tempat tinggi tu dah bila duduk dan bila pun mulalah baca Quran. Dan bacaan Quran dia memang sedap lah. Semua masjid yang saya pergi semuanya sedap bacaan Quran. Okey, lama lepas baca Quran tu dia pun selawat pada Nabi sekali. Kemudiannya dia bagi ruang lagi untuk orang salat sunat. Yang datang lambat ni boleh lagi solat sunat. Lepas tu barulah solat subuh. Memang lambat sungguh. Okey, jadi itulah dah ada lagi lah beberapa benda yang memang berbeza lah cara kita dengan Hanafi. Betul apa yang guru saya sebut ni, iaitu Hanafi ni macam mazhab, macam agama lain dah. Kalau kita tengok dalam beberapa sudut, macam agama lain. Sebab itu ulama-ulama Syafi'i dulu-dulu, mereka ada bincang apa hukum salat di belakang Imam Hanafi. Mereka tak bincang apa hukum salat belakang Imam Hanbali, belakang Imam Maliki. Tak bincang. Tapi apa hukum salat di belakang Imam Hanafi. Kerana wujud perbezaan ketara antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dengan Hanafi. Yang banyak kali sama dengan Hanafi ni ialah mazhab Maliki. Yang banyak persamaan. Tapi kalau Syafi'i, dia banyak persamaan dengan Hanbali. Baik. Dan kalau kita di Malaysia ni, ibu sekalian, dalam bab arah kiblat, dah kita kan ada teknologi boleh cam arah kiblat kat mana. Kalau kita sengit dalam 2-3 degree tu okey, tak ada masalah. Kan singgah rumah kan,
kita tanya kiblat mana? Kiblat sebelah sini pukul 1. Siapa nak ukur pukul 1 tu macam mana? 1 ke 1 suku ni ke 1,5? Pening juga kita. Macam rumah lama saya tu memang kita membuktikan arah kiblat dengan 3 cara. 1, matahari. Yang kedua, kita guna istiwa azam tu masa matahari duduk atas Kaabah tu. Dan yang ketiga, sebenarnya yang istiwa azam tu cara yang ketiga. Yang kedua, kita guna cara yang paling diyakini. Memang kita guna alat theodolite. Jadi alat tu ukur satu-satu, kita lukis pula tanda kat rumah tu. Sampai macam tu ibu-ibu sekalian. Dan cara yang kedua tu terbukti dengan cahaya matahari di saat istiwa azam. Tapi kalaulah kita pergi rumah orang, orang kata pukul berapa ni? Pukul 1. 1 tu kita sengit sikit. Macam mana tu hukumnya? Kita di Malaysia kata boleh. Selagi mana sengit tu dalam 2-3 degree, okey, tak ada masalah. 2-3 degree tu maknanya sengit-sengit sikit tu, tak ada masalah lah. Tapi kalau Hanafi di Turki tu, mereka boleh sengit sampai 40 degree ibu sekalian. Mana sengit sungguh-sungguh pun tak apa lagi. Aduh. Kita pun pelik macam mana boleh kata macam tu. Sedangkan sekarang kan teknologi ada. Kalau zaman-zaman dulu kata macam tu, okey lah. Kita payah nak ukur secara tepat. Tapi sekarang ni, macam mana nak buat macam tu? Okey. Macam mana dia boleh keluarkan resolusi tu, tak apalah. Itu keputusan dia orang. Kita terima je lah kan. Okey. Tapi secara praktikalnya memang banyak perbezaan antara solat kita dengan Hanafi. Ala kullin, Hanafi pun Allahu Akbar juga. Mana-mana mazhab Hanafi pun Allahu Akbar. Cuma mereka menyatakan boleh dengan lafaz yang lain. Habis tu kita ibu kakak sekalian, boleh tak kita nak sebut takbir selain daripada Allahu Akbar? Ada lagi tak lafaz lain yang dibenarkan selain daripada Allahu Akbar? Sajalah ni, tak penting pun, tapi saja nak tahu. Tak pernah dengar jadi tak tahu. Jadi ada, asalkan ada akbar tu. Contohnya Allahul Akbar. Mazhab Syafi'i terima, Maliki tak terima lah. Mazhab Syafi'i terima Allahul Akbar tetapi tidak digalakkan. Ataupun kita tambah belakang, Allahu Akbaru kabira pun boleh juga tambah belakang. Allahu Akbaru kabira, asalkan tambah tu sikit. Ataupun di tengah-tengah antara Allah dengan akbar tu kita tambah sikit pun boleh juga. Allahu Ta'ala Akbar. Allah Subhanahu Akbar. Allahu Azza wa Jalla Akbar. Pun boleh juga macam tu. Tetapi Kak Liza jangan buatnya, kerana ulama fiqh bila dia bincang boleh tak boleh, haram tak haram, batal tak batal. Itu perbincangan ulama fiqh. Ulama sunnah pula dia akan bincang mana yang lebih baik untuk kita buat. Yang ni Nabi tak buat, tak payah buat lah. Yang ni Nabi selalu buat lah. Yang ni lah kita buat. Ulama sunnah dia ke arah tu. Ibaratnya ulama fiqh ni, dia nak baiki solat awak ni batal ni. Okey, kalau macam ni, macam mana ni? Oh, tak apalah. Sudut fiqh harus hukumnya. Tapi ulama sunnah dia tak bincang benda tu. Benda ni memanglah harus, memanglah tidak membatalkan solat. Tapi elok tak elok. Contohnya, orang berlari masuk dalam solat. Boleh tak boleh? Apa hukum berlari bila masuk solat? Fiqh kata boleh, harus. Tapi bila bincang sunnah akan bincang benda ni dilarang oleh Nabi SAW. Sebab kita solat ni kita nak khusyuk. Maka janganlah kita berlari. Fiqh dah hanya bincang boleh tak boleh. Sunnah dah akan bincang elok tak elok. Sebab tu kalau kita tengok definisi pun berbeza. Apa maksud solat sunat? Solat sunat, solat yang maksud amalan sunat mengikut ulama fiqh. Amalan sunat bererti kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidak berdosa. Itu definisi ulama fiqh. Okey, betul dah mengikut perbincangan fiqh. Mengikut perbincangan sunnah pula, solat ibadat sunat ini kalau buat kita untung, kita dapat pahala yang besar. Kalau tinggal, kita rugilah sebab kita telah meninggalkan amalan-amalan Nabi SAW. Jadi dia ada perbezaan definisi, perbezaan cara memandang. Kerana ada dua lapangan berbeza, maka sebaik-baiknya kita gabungkan kedua-dua
benda tersebut. Fiqh kita ambil, hadis pun kita ambil. Okey. Kemudiannya ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena ada dalil lah digunakan oleh jumhur ulama. Sebab contohnya riwayat At-Tabarani kata summa yaqul Allahu Akbar. Terang-terangan. Kemudian membaca Allahu Akbar. Yang bawah sekali tu hadis Abu Humaid. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah, bila Rasulullah bangun untuk salat, i'tadala qa'iman, Nabi berdiri tegak, wa rafa'a yadayhi thumma qala, dan Nabi mengangkat kedua tangannya kemudian berkata Allahu Akbar. Jadi terang-terangan lafaz Allahu Akbar digunakan. Kemudian kita tengok lagi muka surat berikutnya. Apa kata hadis riwayat Ibn Umar pula? Allahu Akbaru kullama wada'a wa rafa'. Sebut Allahu Akbar setiap kali kita duduk dan setiap kali kita bangkit. Kita turun, Allahu Akbar. Kita bangun, Allahu Akbar. Dalam apa-apa pergerakan. Yang terangnya dia sebut Allahu Akbar tu, lafaz tu. Jadi dia bukan isu takbir semata-mata, tapi memang disebutkan dalam beberapa hadis lafaz Allahu Akbar. Ibaratnya beginilah ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita sebelum makan, kita baca apa dia? Kalau sebelum makan. Bismillah. Bismillah. Bismillah ke ataupun Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Oh. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengarnya kata baca Bismillah je dah cukup. Bismillah je. Ni memang geng yang sunnah ni. Saya Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Siapa? Kak Anis? Ya. Kak Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebab dia ada hadis yang berbeza. Okey, kita tengok hadis ni nak tengok kat mana dah. Kita tengok hadis dia. Macam saya nak cerita pasal Allahu Akbar tu. Hadis ni riwayat anak tiri Nabi SAW. Dia kata masa saya duduk makan dengan Nabi tu, dia kan gelojoh masa tu. Maka Nabi kata, ya gulam, wahai anak, semillah, sebutlah nama Allah. Okay, bila Nabi kata semillah, artinya benda tu tak jelas. Sebutlah nama Allah. Jadi sebut nama Allah ni bismillah pun boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Nampak Macam tadilah. Nabi memulakan salat dengan takbir. Takbir ni membesarkan Allah. Membesarkan Allah ni tak semestinya dengan Allahu Akbar. Allahul Jalal pun boleh. Allahul Qahar pun boleh. Allahul Mutakabbir pun boleh. Jadi takbir tu adalah lafaz yang umum. Okey. Cuma ada dalil yang lain kata Nabi mula solat dengan sebut Allahu Akbar. Sebab itu jumhur ulama kata takbir itu khusus merujuk kepada Allahu Akbar. Sama dengan isu bismillah ni. Kata Nabi kepada anak tersebut, wahai anak, sambillah, sebutlah nama Allah. Jadi sebut nama Allah ni bismillah pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Allahu Akbar pun boleh. Masya Allah pun boleh. Alhamdulillah pun boleh. Asal sebut nama Allah. Okey, terutamanya paling kurang Bismillahirrahmanirrahim kan? Yang paling asas. Tapi sekarang ni ada satu hadis yang lain. Okey, kita tengok hadis yang lain. Di sini. Hadis yang lain kata, ya gulam, wahai anak, iza akalta, apabila kamu makan, faqul bismillah, maka bacalah bismillah. Kalau tadi sambillah, nampak tak? Tadi sambillah, sebutlah nama Allah. Tapi hadis ni terang-terangan menyatakan, faqul bismillah, katakanlah bismillah. Maka sebab itu ulama menyatakan, sebahagian ulama kata, ucapan terbaik apabila kita mahu makan adalah bismillah sahaja. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi SAW kata bismillah. Jadi tak payah nak tambah. Tak payah nak tambah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup. Okey. Itu bahagian pertama. Kemudian datang lagi ulama lain koreksi lagi hadis ni. Okey, pihak tuan menyatakan cukup kita baca bismillah. Alasannya apa? Alasannya terang-terangan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ya gulam, iza akalta faqul bismillah, wahai anak, bila kamu makan bacalah dengan sebutlah bismillah, memang terang-terangan.
sebutlah bismillah, maka pihak tuan pun menyatakan kena baca bismillah. Okey, selesai Kena sebut bismillah. Tapi sekarang ni, ni ulama-ulama yang bantah pula ni. Tapi sekarang ni, kita tengok dulu hadis tu. Hadis tu cerita tentang siapa? Hadis tu cerita tentang Nabi SAW memberi nasihat kepada anak tiri Nabi. Siapa anak tiri Nabi? Umar bin Abi Salamah. Masa tu Umar bin Abi Salamah ni kecil ke besar? Kecil. Jadi kalau Umar bin Salamah ni kecil, mestilah logiknya Nabi SAW ni nak ajar budak kecil yang makan gelojoh, masa tu dia makan tak baca bismillah, masa tu dia makan pun dia makan dah habis semua lauk dan ambil walaupun jauh, maka Nabi nak bagi nasihat kepada anak kecil dalam masa yang singkat tadi. Bila ajaran tu anak kecil, kenapa Nabi tak nak memberat-beratkan ajaran untuk anak kecil? Tu Nabi kata bismillah aja. Ya gulam iza akalta fakul bismillah. Wahai anak, bila nak makan bacalah bismillah. Itu sesuai dengan budak kecil masa tu. Masa dalam pengajian yang singkat tu bismillah cukup. Bismillah itu difahami sebagai alal aqal, paling kurang bismillah. Tapi untuk kita ni yang dah besar-besar ni, yang memang makan pun dengan tenang, kenapa nak bismillah lagi? Walaupun bismillah tu sudah cukup. Maka sebaik-baiknya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana bila kita sebut ar-Rahmanirrahim, sekarang ni kita boleh makan. Bila kita boleh makan ni, apa faktor kita boleh makan? Bukankah kerana sifat pemurah, sifat pengasih Allah Azza wa Jal? Maka sesuailah dengan nama Ar-Rahmanir-Rahim. Ia berbeza kalau kita nak sembelih haiwan. Sembelih haiwan masa tu, walaupun Allah tetap Ar-Rahmanir-Rahim, tapi isunya kita mengambil nyawa haiwan tu. Maka kurang sesuai nama Ar-Rahmanir-Rahim pada masa tersebut. Maka kita baca Bismillah ataupun Bismillahi Allahu Akbar. Bila kita keluar rumah, kita lebih nak berharap pertolongan daripada Allah Azza wa Jal. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kita makan, kita dapat makan tu kerana rahmat dan pengasih Allah, maka sesuai dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panjang pula dia bahas sana sini. Maka jawapan yang paling tepat dalam bait ini adalah terpulang. Nak baca Bismillah, Bismillah. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim pun, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Paling baik kita amal dua-dua. Ada masa Bismillah, ada masa Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Kok-kok yang ni betul, kita buat dua-dua. Senang kan? Okey. Ibu-ibu nampak tak dia punya apa kaitan dengan Allahu Akbar tadi? Yang lafaz takbir dengan terang-terangan Allahu Akbar tu kan? Nampak Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Tak ada camp A, tak ada camp B. Okey, terima kasih. Lepas tu kalau orang yang belajar dua-dua, fiqh dia belajar, hadis dia belajar, dia tenang sikit. Dia tak adalah menyalahkan orang je. Ni tak ikut hadis ni. Bid'ah. Tak. Orang belajar fiqh dia ada perkiraan lain lagi. Sebelum kita kata bid'ah tu, kita tengok dulu ulama kata apa. Tapi, last sekali kita kena buat keputusan lah. Macam saya belajar dua-dua. Tapi saya ada pendirian lah, saya buat yang mana. Okay. Ada masa saya buat dua-dua. Ada masa saya pilih satu je. Tapi untuk kita mengata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Tak, saya bukan macam tu. Tapi kalau memang tak betul lah. Kita tolak lah. Macam zikir hu tu memang saya tolak lah. Tapi mana-mana ruang yang ada toleransi, kita akan toleransi. Ya, ini orang panggil apa? Selagi mana tidak merosakkan masyarakat, tidak merosakkan negara, kita kena toleransi. Apalagi ia ibadat persendirian. Kalau ibadat jema'i, itu lain cerita. Baik. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kemudian kita tengok ke depan lagi. Itu perbahasan yang sangat teknikal sebenarnya. Saya pun rasa tak nak bincang lah kerana terlalu teknikal. Ya, terlalu teknikal. Okey, kita tengok muka surat 11. Faedah ke? Faedah. Keterangan tambahan tu, cuba ibu-ibu tulis dalam buku masing-masing. Faedah. Tengok dalam ni. Tiru-tiru kat sini. Ni. Faedatun. Saya tak tanya pun mak saya untuk order buku. Tak pernah fikir pula. Kena bincang dengan mak nak order buku kejap.
Takbiratul ihrami rukunun indal jumhur. Takbiratul ihram ni adalah rukun menurut jumhur. Wa qila syartun wa huwa indal Hanafiyah. Dikatakan bagi Hanafi ia adalah syarat. Wa wajhun inda Syafi'iyah, dan itu merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ibu ingatkan apa beza antara Syafi'i dengan Syafi'iyah? Anak-anak murid dia ke Ustaz? Yang mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Hanafi, Imam Abu Hanifah, orang tu. Mazhab dia, mazhab Hanafi. Orangnya nama Ahmad bin Hanbal. Mazhabnya Hanbali. Ulama Hanbali dipanggil Hanbaliyah ataupun lebih tepat Hanabilah. Hanabilah. Orang panggil ke Hanbaliyah? Tak kot. Hanabilah. Kalau Maliki, Malik, Imam Malik. Kalau ulama Malik, ulama mazhab Maliki, Malikiyah. Malikiyah. Salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i kata syarat. Takbiratul ihram syarat, dan ada ulama kata ia adalah sunnah, sunat. Jadi ada 3 pendapat. Yang kata rukun itu pendapat jumhurul ulama. Okey, apa beza antara rukun dengan syarat, ibu-ibu sekalian? Syarat macam mana? Rukun macam mana? Rukun tak buat tak tinggal batal. Apa tu syarat? Tinggal tak batal. Syarat solat adalah Syarat sah solat, wuduk. syarat sah ibadah. Macam mana Kak? Syarat juga melibatkan sahnya ataupun tidak ibadah kita. Rukun? Pun dah termaktub dalam sepanjang daripada kita. Syarat kena lepas dulu baru boleh pergi kat rukun. Cantik. Tu Syarat ni, balik macam tu kan. Syarat dia mesti Syarat tak balik. lepas macam mana nak Ah. pergi kat rukun? dia bukan panggil rukun, dia panggil masyrut. Syarat masyrut. Syarat Kalau syarat masyrut. tak ada, macam mana masyrut benda tu nak wujud? Syarat nak solat adalah taharah. Kalau taharah tak ada, macam mana solat nak wujud? Okey. Syarat nak solat adalah tempat yang bersih. Kalau tempat yang bersih tak wujud, maka tak wujudlah solat. Kecuali terdesak. Terdesak tu cerita lain lah. Itu terdesak semua benda kita boleh langgar. Banyak benda kita boleh langgar. Sebab darurat. Okey. Tapi kalau rukun ni benda yang dalam solat. Rukun benda dalam solat. Syarat benda di luar solat. Hadap kiblat. Hadap kiblat tu syarat ke rukun? Rukun. Hadap kiblat syarat. Oh, Syarat. Sebab syarat. kita kena hadap kiblat dulu. Iyalah bukan rukun solat, syarat solat. Dia syarat. Tapi kalau berdiri tegak, itu rukun. Dia benda dalam solat. Berwuduk tu syarat kan Ustaz kan? Berwuduk syarat. Tempat bersih syarat. Pakaian bersih syarat. Okey. Masuk waktu syarat. Kalau waktu tak masuk, macam mana nak wujudnya solat tersebut? Okey, ada syarat. Jadi bagi Hanafi, kalau takbiratul ihram tu hanya syarat. Syarat ni kiranya rukun tu yang paling penting. Rukun tu macam tiang lah. Tiang rumah kita ni, kalau tak ada rukun tu, runtuhlah rumah kita ni. Itu dia punya syarat, rukun. Kalau macam pintu ni, dia panggil syarat. Kalau tak ada pintu pun, kita boleh masuk lagi melalui tingkap sebagai contoh. Tapi tak dibuat orang lah. Tapi ceritanya, rukun ni kalau tak ada je, dia runtuh terus. Dia tak ada nilai terus. Okey. Syarat ni pula, dia kena ada bilik tidur. Itu syarat je. Tapi kalau rumah tak ada bilik tidur, ada orang nak beli ke rumah macam tu? Tak ada kan? Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin perumpamaan saya buat ni ada tak berapa kena tu cerita lain lah. Tapi yang pentingnya ada beza antara rukun dengan syarat. Okey. Tanbih. Tanbih tu tak apalah. Tak payah bincang lah. Wajib niat tak ada khilaf lah. Selesailah bab ini, kita masuk dalam bab yang hadis yang seterusnya. Iaitu hadis Raf'il Yadaini. Alamak, dia panjang. Saya kena gerak ke depan lagi. Sekejap ya, saya cari dulu.
Bab rafi'il yadaini fi takbiratil ula ma'al iftitahi sawa. Bab mengangkat kedua tangan bersamaan. Sawa tu bersamaan, ya. Sawa bersamaan dengan takbir pertama ketika memulakan salat. Boleh mohon Kak Diza untuk baca hadis ni sambil saya ambil air minum jap. Silakan Kak. Sekejap, mouse tu. Nak Kak Izzah baca ke? Nak baca sekarang ke apa Ustaz suruh baca sekarang? Itulah ustaznya pergi minum air. Tunggu lah, Ustaz pergi baca salah pula. Ustaz dengar sendiri. Kata sampai Kak Liza baca sambil-sambil dia pergi ambil air. Sampai habis. Baiklah kau Kau baca tak dengar, sekarang, Kak. kau Ustaz tak tak dengar. dengar. Tak terdengar tak apa, Liza cepat sikit habis. وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليم ابن عبد الله عن أبيه daripada bapaknya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خذ ومنكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Terjemahannya Kak, terus. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai salat. Ketika mengucapkan takbir untuk rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Beliau juga mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Semoga Allah mendengar iaitu menerima pujian orang yang memujinya. Rabb kami dan bagimu segala pujian atas terkabulnya doa kami. Hanya saja beliau tidak melakukan hal itu ketika hendak sujud. Tak lakukan apa Kak? Ustaz. Sami'allahu liman hamidah tu kah? Tak, wa Rabbana lakal kana la yaf'alu dhalika fi sujud, Rabbana yang walakal hamd tu. dia tak buat benda tu ketika sujud. Dia tak buat apa dia? Ketika sujud. Masa sami Allahul Mahmidah tu waktu kita bangun daripada rukuk aja, waktu sujud tak kata dah. Tak kata dah apa ni? Rabbana walakal hamd. Sami Allahul Mahmidah kan waktu kita bangun daripada sujud. Itidal. Siapa nak tolong Kak Niza? Apa Ustaz? Mengangkat tangan tu lah Angkat Ustaz. tangan. Ni habis sesak dah ni tadi. Saja kurang Kak. Terima kasih banyak Kak Niza. Tak angkat tangan. Bukannya tak sebut Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu kan. Dan Nabi tidak mengangkat tangan ketika sujud. Okey, baik. Siapa sahabat Nabi ni, ibu kakak sekalian yang riwayatkan hadis ni? Abdullah. Abdullah apa? Tak tahu Allah apa. Anak dia nama Salim bin Abdullah. Jadi ayah dia Abdullah. Kita kan biasa jumpa kan Salim bin Abdullah ni selalu jumpa. Jadi Salim bin Abdullah tu Abdullah apa? Sahabat Nabi ni yang nama Abdullah. Ramai. Kalau tak silap saya, seorang je yang anak dia jadi perawi hadis, yang betul-betul sampaikan hadis ayah dia. Oh ya. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Bin Umar. Abdullah bin Umar. Oh, anak Umar. Anak cucu Umar. Cucu Abdullah Umar. Tuan Umar lah. Abdullah Tuan Umar. Okey, jadi dia punya senang je tanda dia. Satunya, dalam ramai-ramai sahabat Nabi nama Abdullah bin Mas'ud ke, bin Abbas ke. Boleh dikatakan Abdullah bin Ammar, anak Abdullah bin Umar je yang meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Dan nak kenal lagi tanda dia, tu riwayat daripada nama anak dia tu Salim. Lepas tu yang biasa ambil dia daripada Salim tu Nafi'. Sebut je Nafi' daripada Ibn Umar. Nafi' daripada Abdullah, confirm Abdullah bin Umar. Sebab Nafi' ni murid utama
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okey, baik. Kalau kita tengok hadatsana Abdullah bin Maslamah, Maslamah tu kalau kita nak baca dengan cara yang lain macam mana ibu-ibu? Kita nak baca panggilan manja yang saya duk cerita sebelum ni. Yang macam Anas jadi Unais apa tu kan? Musailimah. Musailamah. Musailimah. Musailimah. Kak Anis dalam buku Madinah Takkan Rebah tu, Ustaz Luqman dia banyak kali sebut Musailimah. Sebab sebutan betulnya Musailimatul Kadzab, bukannya Musailamah. Musailamah tu sebutan bahasa Melayu yang kurang tepat lah. Musailimatul. Okey. Musailimah. Okay. Asal Musailimah tu Maslamah lah asalnya. Panggilan manjanya Musailimah. Okay. Macam Salim, Sulaim. Sulaim. Jadi kalau Malik, Mulaik. Kan ada orang tu An ibni Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah. Okay, Malik Mulaik. Mulaikah perempuan. Okey, baik. Hal ini yang paling penting adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ni selalu Nabi buat angkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Maka dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni, okey, sebenarnya saya ni alhamdulillah tengah ikuti satu daurah. Daurah tu lebih kurang dalam hampir 10 jam ataupun lebih. Saya baru habis hampir 5 jam baru. 2 siri. Dia setiap siri 2 jam lebih. Saya dah habis 2 siri. Ada 2 siri lagi saya nak ikuti. Daurah Kitabus Salah dalam kitab Sahih Muslim. Bab solat ni terlalu banyak. Tapi dah ada Kitabus Salah. Nanti dah ada kitab Mawadhi'us Salah wal Masajid. Apa benda tu. Tapi saya ikuti Kitabus Salah. Alhamdulillah. Saya syukur sangat kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun saya dah belajar macam-macam pasal hadis solat ni. Saya dah baca terlalu banyak hadis. Tapi ada 2-3 maklumat yang saya betul-betul terlepas pandang dan alhamdulillah. Saya syukur sangat pada Allah Azza wa Jal. Itu dengan guru saya, Ustaz Nasai Hanafi. Saya tak pernah belajar direct dengan dia lah. Tapi saya anggap dia guru. Dan dia sembahyang dengan saya je pun. Tapi ilmu dia tu Masya Allah. Ya. Sangat-sangat alim. Ya, sangat-sangat alim. Masya Allah. Saya doa dia dapatlah 3 PhD ke 4 PhD. Sebab dia belajar tanpa henti. Formal tak formal, master ada 2 kot. Saya pun tak pasti lah. PhD dah dapat. Dia sambung dapat PhD tu dia sambung master balik. Belajar fiqh pula. Okay, itu anugerah Allah Azza wa Jal kepada beliau, ya. Seorang yang sangat berilmu. Jadi ibu-ibu sekalian, dia pun cerita lah dalam bab mengangkat tangan ketika takbir ini, tidak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi buat macam tu je. Maka lebih baik kita terima semua benda tu Nabi buat. Sama ada hazwa mankibai, mangkib ni bahu. Ni, mangkib ni bahu. Bila kita sebut kedua-dua bahu dipanggil mankibain. Al-mankibain. Mankibaihi itu, hi tu dia. Kedua bahu Nabi, mankibaihi. Jadi, kalau sejajar macam ni lah sejajar. Dia sama. Bahu dengan tangan ni sama. Tak payah kita nak ukur satu-satu. Maknanya kita boleh agak-agak lah kan. Okay, nampak macam ni. Okey, ni hazwa mankibai. Ada hadis yang kata macam ni sampai sini. Okay. Mazhab Syafi'i dia kata kita ambil tengah-tengah lah. Macam ni. Jadi kata guru saya tu, mana-mana boleh lah buat. Tak payah kita nak bergaduh benda ni. Hambali biasa macam ni. Allah. Syafi'i atas sikit. Tengah-tengah. Hanafi sampai sini. Jadi terpulanglah dalam bab ini ibu sekalian. Tak payahlah kita nak mendakwa kita lah yang paling sunnah dalam bab ini. Sunnah ni bila kemunculan budak-budak yang suka amal sunnah dulu, seboleh mungkin mereka nak buat amalan solat ni berbeza dengan masyarakat. Nak tunjuk mereka lah yang terpaling sunnah. Jadi menyampah juga kita ni ibu sekalian. Macam bab angkat tangan kan. Yang budak-budak yang salafi sokol ni, macam ni solat. Tangan atas dada. Bila dah sampai over sangat. Saya pernah tengok orang solat over sangat macam ni. Kenapa susah sangat? Susah solat macam ni. Tangan ni sampai macam ni apa? Atas dada macam ni je sebenarnya. Kalau kawan saya tu duduk macam ni.
Tak apa kan, tangan macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh kan. Jadi itu pula, nak macam ni pun boleh, nak macam ni pun boleh, nak bawa pusat pun boleh. Saya sendiri macam ni je lah. Saya biasa pegang pergelangan tangan. Tapi ada orang yang pegang sampai sini, dan sampai ke sini kan. Pun boleh juga. Macam ni. Ataupun macam ni. Ataupun macam ni. Saya secara peribadi macam ni je lah. Okay, jadi benda ni benda yang fihi sa'ah, benda yang luas, ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan dalam keadaan tak pernah kata aku betul, kamu salah. Ulama hanya kata mengikut yang saya belajar, inilah yang paling tepat. Yang saudara nak amal yang lain, ikut saudara lah sebab kita masing-masing ada ilmu. Okey. Betul lah Kak Anis seorang perempuan, dia tak gaduh lah sebab tak nampak kan. Tapi orang lelaki nampak ketaruh sungguh kalau geng-geng yang so-called salafi, budak-budak lah. Orang besar tak ada sangat. Dia baru dapat ilmu tu, dia semangat nama ni. Dia semangat nama. Kalau masa tahiyat tak habis, dia gerak jari tu. Guru saya kata, nak gerak jari sungguh-sungguh. Nak tunjuk dia yang terpaling sunnah. Tak payahlah kita buat benda yang berbeza dengan orang. Ya, tak perlu. Biasa-biasa dah lah. Ya. Nak gerak pun gerak lah. Tapi gerak tu janganlah over sangat. Gerak kadang biasa je. Dan kalau ikut Hambali pun dia gerak masa sebut nama Allah je pun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sebut nama Allah je angkat. Sebut nama Allah angkat. Tapi memang dia gerak pun. Tapi bukanlah gerak sampai kita pun pening. Mana satu kita tak tahu pergerakan yang betul kan. Jadi kita kena tenang-tenang dalam mengamalkan sunnah. Jangan kita amal sunnah sampai orang lari daripada kita. Susah. Orang pun tak syok kawan dia ni. Nak kalau dulu-dululah geng-geng yang amal sunnah ni, nak bersalaman lepas solat pun tak boleh. Masam muka. Tak nak salam. Salam je lah. Ada orang hulur tangan, salam lah. Kalau kita tak nak salam, buat strategi lain. Macam saya terus bangun solat sunat. Sebab saya tak nak berdoa dengan tok imam. Kenapa tak nak doa dengan tok imam? Saya bukan isu tak nak berdoa. Saya tak nak berdoa dengan tok imam tu je. Saya nak doa sendiri. Saya nak baca dalam sujud saya. Okey, tapi janganlah kita tunjuk sangat. Kita tak nak berdoa dengan tok imam tu, kita tunjuk protes kita. Jangan sampai macam tu kan. Kena ada strategi dia supaya kita tidak nampak sangat berbeza dengan masyarakat yang boleh menyerabutkan masyarakat. Yang membuatkan masyarakat pun tak suka dengan kita kan. Okey. Jadi benda ni penting ibu-ibu sekalian. Saya hari tu baru dalam bab solat jangan menyusahkan orang ni kan. Kita adalah kecil kita ni. Ada seorang budak tu besar badan dia. Taklah besar sangat tapi besar pada saya lah. Masa tahiyat akhir tu dia duduk macam tahiyat akhir juga. Saya ni adalah pengalaman kena himpit bab tahiyat akhir tapi tak adalah teruk sangat. Ni saya dah sengit nak jatuh dah. Macam mana aku ni kalau jatuh ni tak khusyuk dah masa tahiyat akhir. Saya kalau aku jatuh aku pegang budak ni supaya tak jatuh kan. Dan sebaik sempat habis tahiyat tu tapi baru saya nak tegur budak tu, adik janganlah macam ni siang pada pakcik. Budak tu dah bangun terus. Tak sempat-sempat istighfar dah terus bangun. Tak sempat saya nak berbincang dengan dia. Tapi saya takkan marah dia lah. Saya cuma nak tergelak je lah. Dia boleh himpit aku pula hari ni kan. Jujurnya saya memang tak ada rasa marah ke geram ke. Cuma saya nak ketawa kena himpit dengan budak hari ni. Tapi saya nak kena tegur lah dia. Adik-adik kena duduk macam biasa je. Kesian pakcik tak larat dah nak tanggung badan adik ni kan. Okay. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sunnah. Sunnah ni artinya kita tidak menyusahkan orang dalam salat. Okay. Kita tidak mengelirukan orang dalam salat. Sampai orang keliru dengan cara kita salat ni. Sampai menimbulkan sengketa kalangan masyarakat. Itu bukan cara Nabi SAW. Nabi ni datang meluruskan. Dalam keadaan senang, tenang. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jom kita tengok apa ulasan Ibn Hajar. Mana ni? Bila angkat tangan? Masa mana angkat tangan ibu-ibu sekalian? Siapa nak tunjuk? Kak Liza lah, Cik Kak Liza kan. Kak Liza buka ni, kita nampak Kak Liza je. Kalau Ibu Zaitun boleh tunjuk, Alhamdulillah. Macam mana cara takbiratul ihram dengan angkat tangan, Kak?
Tak dengar suara Kak, kena buka. Sebab nak tahu masa mana sebut takbir, masa mana angkat tangan. Ha? Allahu Akbar. Macam ni. Maksudnya mula takbir tu sebelum angkat Masa dari tangan. bawah, dari bawah tu angkat Allahu Akbar tu dah kat sini lah. Lepas tu turun. Oh, semula-semula Kak, tunjuk Ha? praktikal. Allahu Akbar. Oh, okey. Cantik. Kak Syida, buka-buka suara Kak. Kak Syida tengah Allahu imagine nak Akbar. solat. Lupa dah macam mana. Semula Kak. Okay. Allahu Akbar. Khusyuknya. Orang sebelah aku je pun. Okey. Akak lain sikit daripada Kak Liza saya rasa tu. Okey, tak apa. Kita tengok Dalam bab ini, Tengok cuba mana kita pula. tengok hadis yang pertama, riwayat Ibn Jurayj tu, pada perenggan yang kedua syarah judul bab tu kan. Okey, perenggan kedua syarah judul bab, dia kata, Rafa'a yadaihi thumma kabbar. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir. Summa ni adalah menunjukkan benda yang selepas. Angkat tangan dulu baru takbir. Macam ni artinya. Okay. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Okey. Itu satu. Tetapi ada hadis riwayat lain daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, sahabat Nabi ni, kabbara summa rafa'a yadayhi. Takbir dulu. Dia duduk. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Sudah kita ni mana satu ni? Angkat tangan dulu ke ataupun takbir dulu? Hadis pertama angkat tangan dulu baru takbir. Hadis kedua kata takbir dulu baru angkat tangan. Okey. Maka dalam bab ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata yang paling tepat wal murajjahu inda ashabina al-muqaranah. Yang paling tepat mengikut ulama mazhab kami, siapa tu ulama mazhab kami tu? Ini Ibn Hajar yang sebut ni. Ulama mana ibu? Syafi'i. Syafi'i. Kerana Al-Hafiz Ibn Hajar ulama mazhab Syafi'i. Cuma beliau mujtahid mutlak. Dia tak terikat dengan konsep mazhab Syafi'i. Cuma bila dia tulis kitab, dia kata ulama kami, mazhab Syafi'i lah. Yang rajih dalam mazhab kami adalah bersekali sama dengan apa yang Kak Liza tunjuk. Dan sama juga dengan Kak Syida. Cuma Kak Syida habis awal je takbir. Dia bermula takbir dan berakhir kan. Allahu Akbar. Okey. Jadi itu mengikut mazhab kami sekali. Dia bersekali. Dan kata Ibn Hajar, Ibn Hajar kata walam ara man qala bi taqdimin at-takbir ala rafa'. Saya tak pernah jumpa lagi setakat ni orang yang angkat tangan, orang yang takbir dulu baru angkat tangan. Macam riwayat Malik bin Al-Huwairis. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Tak ada, tak pernah jumpa lagi. Ke ibu pernah jumpa? Orang yang takbir dulu baru angkat tangan. Tak ada kan? Tak ada. Tapi kalau angkat tangan dulu ada. Allahu Akbar. Yang tu ada. Mazhab Syafi'i sekali. Allahu Akbar. Kerana ada hadis riwayat Wa'il bin Hujur yang berbunyi rafa'a yadayhi ma'at takbir. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersekali dengan takbir. Ma'a ni sekali ni artinya wa qadiyatul ma'iyyah annahu yantahi bintihaihi. Artinya kalau bermula pun, bermula tangan, bermulalah takbir, berakhirnya takbir, berakhirlah letak tangan. Dia sekali. Dia penuh. Bermulanya ucapan, bermulalah pergerakan. Berakhirnya ucapan, berakhirlah pergerakan. Boleh. Ya bertadi bibtidaihi wa yantahi bintihaihi. Dan inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Maliki. Jadi kalaulah ibu-ibu nampak ada orang angkat tangan dulu baru takbir pun boleh. Macam-macam caranya. Okey, ada macam tadi dah. Tengok dulu sini ibu-ibu.
Okey. Allahu Akbar. Sekali. Sekali yang kedua. Allahu Akbar. Pun boleh juga. Bahkan ada yang buat macam ni. Ada di surau tempat saya ni, 2 orang rasanya buat Allahu Akbar. Baru dia letak bawah dulu. Dia panggil irsal, lepaskan dulu tangan. Rasanya Imam Ghazali cadang kot. Allahu Akbar. Tak silap saya lah, Imam Ghazali punya cadangan. Allah Akbar. Ustaz, kita pernah dengar satu isu lah macam ni lah cara dia. Kalau solat orang Wahabi dikatakan solat dia tak apa, dia Allahu Akbar, dia tak apa, dia tak jatuhkan tangan dulu ke bawah. Tapi kalau orang-orang yang bukan Wahabi tu dia solat Allahu Akbar tu dia jatuhkan tangan dulu baru dia sujud ke, baru dia letak dekat perut dia. Kalau letak tangan bawah, kemudian baru letak tangan kat badan tu, orang mana? Wahabi ke bukan Wahabi? Wahabi selalunya dia tak buat macam ni. Mana ada, tak ada kaitan lah. Kalau Berapa kita orang dengar je buat cakap benda tu. perbahasan dalam grup Ustaz, Tak memang dia pernah dengar pun. dan diskanan tu kalau Allahu Akbar kan. Lepas tu kan letak tangan dulu baru kita sujud ke apa. Maksudnya kita tak kita luruskan tangan kita dulu. Allahu Akbar. Apa tu kita rukuk macam tu. Kalau kita Allahu Akbar, kalau dulu baru kita macam tu. Ustaz, So, masa dengar mana akak kata ni? Masa iktidal ke masa masa mula-mula? iktidal Ustaz, masa iktidal lah. Masa Masa dia dah lepas. iktidal. Ha. Masa mula-mula tu yang lepas tangan dulu baru letak. Itu sebahagian golongan yang rasanya Ghazali tadi. Kalau yang iktidal tu lain. Iktidal tu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Macam ni kan? Dia letak kan? Itu ke masuk kat syidah? Macam tu lah Ustaz. Dia Ah, kata biasanya kita ni Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Okey, tapi ada orang Sami Allah liman hamidah macam ni. Okey, ini bukannya mazhab mana-mana pun, itu hanya pandangan sebahagian ulama. Dan sebenarnya tak boleh dikaitkan Wahabi ke Sanafi ke apa benda. Cuma adalah orang yang terpengaruh dengan sebahagian ulama Saudi yang buat macam ni. Itu pun seorang dua orang je ulama Saudi yang terkenal cadang macam ni. Bukannya pandangan banyak pihak. Kerana mereka mendakwa sifat berdiri Nabi semua macam ni. Termasuk masa iktidal pun. Sedangkan jumhur ulama tak kata macam tu. Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan mana-mana kumpulan kerana itu pandangan minoriti ulama. Cuma kita boleh cam lah siapa yang buat macam tu sebenarnya ada pengaruh ulama-ulama Salafi Saudi. Ada pengaruh dia. Okey. Jadi kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa falsafah mengangkat tangan? Dia bincang pula falsafah mengangkat tangan ni best ni. Mana dia ni ya? Kat sini ni. Al-asah yarfa' summa yukabbir. Okey, ni kata sahibul hidayah, pengarang kitab hidayah. Perenggan yang kedua tu ibu sekalian. Perenggan yang kedua. Okey, boleh jumpa Dia sebenarnya sebelum perenggan yang kedua tu kita tengok atas sikit. Perenggan atas tu. Dia kata macam ni. Wa qadiyatul ma'iyyah. Mana saya tunjuk pada ibu sekalian ni. Okey, cuba tengok atas sekali tu. Muka surat 15 tu. Bilang dengan saya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu. Baris yang kelima yang bermula dengan pengertian. Jumpa tak? Surat 15. Muka surat 15. Yang baris kelima. Tak ada pengertian. Baris kelima tulis Ibnu Abdul Bar. Tak, janganlah kata muka surat kita beza lagi, Kak. Tak tahu tak ni muka surat Ke kitab 15 kak. saya yang lain sebab saya dah beli lama. Mana? Kami muka surat 15 kalau baris kelima tu Ibnu Abdul Bar menukilkan dari Ibnu Umar. Ustaz nak baca perkataan apa? Sudah. Beza lagi. Jauh. Mana ada Ibn Abdul Bar? Kalau yang penulis tu. kitab Memang beza dah ni, beza. Ibn Abdul Bar tu kitab saya muka surat 16.
Oh, ke depan. Kalau yang Ustaz cakap tentang penulis kitab Al-Hidayah tu muka surat 14 dari kalangan mazhab Hmm, Hanafi. sudah kita beza lagi. Beza dengan saya lah. Ibu-ibu semua sama ni kot. Saya nama ni. Okey, penulis kitab Hidayah tu. Tak apalah ibu-ibu. Saya ceritalah. Nanti ibu-ibu tanda tempat penulis kitab Hidayah tu. Mazhab Syafi'i dia kata yang ma'a tu kan. Rafa'a yadaihi ma'at takbir. Pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling rajih dalam mazhab Maliki. Bermula pergerakan. Bermula ucapan. Bermulalah pergerakan. Berakhir ucapan. Berakhirlah pergerakan. Faham kan? Kita mula Allah tu. Bergeraklah tangan. Habis dia habislah pergerakan tangan. Sama juga dengan kita turun sujud. Allahu Akbar. Bar tu elok-elok kita pun landing tempat sujud. Bar. Okey. Tetapi ada dalam kitab lain, Imam Nawawi sebut dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, dia kata tak ada kaitan. Tak ada kaitan berakhir ucapan dengan berakhir pergerakan. Tak ada kaitan. Jadi kalau kita berakhir awal pun tak ada masalah. Contohnya macam ni, ibu tengok Kalau mazhab Syafi'i paling tepat adalah masa kita berdiri tu Allahu Akbar. Kita landing kan? Tapi kalau ikut satu lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, tak habis lagi pun tak apa. Kita berdiri Allahu Akbar. Allah Akbar tu kita baru tengah turun pelan-pelan. Ataupun masa duduk. Allahu Akbar. Pun boleh juga mengikut pandangan sebahagian ulama Syafi'i. Tetapi yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, bermula ucapan, bermula pergerakan, berakhir ucapan, berakhirlah pergerakan. Okey. Kemudiannya tengok pengarang Kitabul Hidayah dia kata yang paling sahih dalam bab ini, angkat tangan dulu baru takbir. Angkat dulu. Allahu Akbar. Okey, kenapa angkat tangan dulu baru takbir? Kerana kata dia, tengok ini hikmah ataupun falsafah di sebalik mengangkat tangan. Angkat tangan ni tujuannya adalah menafikan sifat sombong selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sifat rasa hebat, sifat takabur ni semua tak ada pada kita melainkan Allah. Dan dia angkat tangan tu nak membesarkan Allah. Nak menafikan tak ada orang boleh besar selain daripada Allah. Wa takbiru isbatu zalikalah, manakala kita sebut Allahu Akbar, kita isbat, kita menetapkan kebesaran itu milik Allah Azza wa Jalla. Okey, boleh faham ke apa yang saya cerita ni? Faham Ustaz? Faham, Dia faham. berbeza. Yang tu untuk mazhab Hanafi. Dia berpendapat kan membesarkan Allah mula dengan angkat tangan dulu baru takbir. Tak. Angkat tangan tu Dia untuk tu yang Angkat mazhab tangan tu Hanafi. Dia tulis angkat mazhab Hanafi. macam mana Kak Anis tu? angkat tangan tu macam itulah, macam kita surrender. Macam kita surrender. Betul? Menafikan Macam dalam sifat perang sombong. kan, bila askar tu serang kan, dia nak tunjuk okey saya surrender, saya angkat tangan. Kita Mana kita surrender tak dengan layak Allah. besarkan diri kan? Kita surrender dengan Allah, Allah yang paling besar. Betul? Okey. Lepas tu takbir tu? Takbir Selepas tu, kita angkat tu. Angkat tangan baru takbir. Bukan isu tu Kak. takbir yang tu Isu falsafah menunjukkan tu. kita mengakui kebesaran Allah. kita dulu Takbir memang. tu mengakui kebesaran Allah. Ya Kak. Ya Ustaz. Okey. Takbir Kak tu pun tak apa. Okey je. takbir tu memutuskan kita dengan semua yang di takbir tu ihram tu kan. Maksudnya kita dah masuk dalam ihram tu. Maksudnya kita dah memutuskan tak benda yang halal kita buat sebelum tu bila kita ambil takbir tu ihram tu maksudnya Terikat. haram. Terjadi haram. Contoh kita tak boleh makan, tak boleh bersembang lagi. Walaupun sebelum tu halal kan? Jadi macam kita dalam ihram lah 13 perkara ihram tu benda tu halal je di luar ihram. Rasa banyak Kak Selina atas kaitan dengan ihram. Perkara halal sebelumnya diharamkan bila takbir. Artinya takbir ni kita surrender. Semuanya tak ada dah. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Yang lain semua kita memang tak ada apa-apa kekuatan pun.
Itu falsafah angkat tangan. Dan bila kita sebut Allahu Akbar, kita menetapkan kebesaran itu milik Allah Azza wa Jal. Sebab itu bagi Hanafi kena angkat tangan dulu, kena surrender dulu. Lepas surrender, baru kita mengakui kebesaran Allah Azza wa Jal. Sama kan kalimah syahadatain ini. Kalimah syahadatain ini kita nafi dulu. La ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah. Lepas kita menafikan tiada Tuhan yang layak disembah, baru kita pun isbat, menetapkan illallah, melainkan Allah. Jadi kita nafikan dulu segala kebesaran selain daripada Allah dengan cara angkat tangan, barulah Allahu Akbar, kita menetapkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Itu pandangan mazhab Hanafi, jadi kena angkat tangan dulu, baru takbir. Dah ada falsafah juga rupa-rupanya. Okay, kita tengok lagi. Orang lain pula kata apa dia? Orang lain tu yang perenggan seterusnya. Perenggan seterusnya. Minal ulama wa qad qala fariqum minal ulama al-hikmatu fiktiraniha. Hikmah kita kena sekali takbir dengan angkat tangan ni. Kenapa ni kita kena takbir, kena angkat tangan lagi? Okey, dia kata an yarahul asam wa yasma'ahul a'ma. Agar kalau orang tu pekak, dia dapat melihat kita sedang solat dengan cara angkat tangan. Agar orang yang buta, dia tahu kita solat dengan cara kita takbir Allahu Akbar. Itu pandangan sebahagian ulama pula. Supaya diketahui oleh orang pekak dan orang buta. Okey. Kemudiannya ada lagi ulama yang kata apa dia? Ma'nahu al-isyaratu ila tarhid dunya wal iqbali bikulliyatihi alal ibadah. Artinya kita angkat tangan ni, kita memang nak buang segala elemen dunia ni. Kita nak buang jauh-jauh macam Kak Syarina syarah tadi. Okay. Wal iqbal, dan kita nak datang dengan sepenuh jiwa raga untuk ibadat. Itu falsafah angkat tangan dan juga takbir. Jumpa ke Kak Liza dan ibu-ibu tang mana dah tu dalam buku? Jumpa Ustaz. Okey, jumpa. Perenggan ketiga. Muka surat 14. Tak mana-mana ni. Saya muka surat 15. Yang masuk perenggan muka surat baru dah ni. Wakila ila istislam wal qiyadi liyunasiba fi'luhu qawlahu Allahu Akbar. Ada yang kata ini menunjukkan penyerahan total kita kepada Allah Azza wa Jal. Istislam wal inqiyad. Istislam ni menyerah diri. Inqiyad itu tunduk. Jadi kita menyerah diri dan tunduk sesuai dengan ucapan Allah Maha Besar. Okey. Ada lagi yang kata i'tizam ma dakhala fihi. Ucapan Allahu Akbar dan angkat tangan ni mengagungkan solat itu sendiri. Ada yang kata isyaratun ila tamamil qiyam, menunjukkan kesempurnaan qiyam itu sendiri. Pendapat lain rafi'ul hijabi bainal abdi wal ma'bud, untuk mengangkat hijab, penghalang antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Ma'bud ni Tuhan yang disembahkan. Jadi kita nak nafikan, kita nak alih semua hijab ni. Sekarang ni masa untuk kita berdua-duaan dengan Tuhan kita. Ada lagi pendapat lain. Liyastaqbila bi jami'i badanihi, supaya badan kita ni seluruh badan kita ni betul-betul lurus menghadap ke arah kiblat. Macam tu pula. Okay, dan bagi Qurtubi, ini pendapat yang paling tepat. Pendapat yang kata kita angkat tangan ni supaya badan kita ni betul-betul setting menghadap ke arah depan, menghadap Allah Azza wa Jal. Tapi pendapat ini dikritik, kata kata Hafiz Ibn Hajar. Dan ada satu cerita Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ni nama dia. Ibu-ibu jumpa tak Rabi' bin Sulaiman tu? Rabi' bertanya kepada Imam Syafi'i. Jumpa. Muka surat 15 perenggan pertama. Okey, 15 perenggan yang pertama. Rabi' bin Sulaiman ni murid kanan Imam Syafi'i. Beliau tanya Imam Syafi'i, ma ma'na raf'il yadain, apa maksud mengangkat kedua tangan? Katanya, ta'zimullahi azza wa jalla wa tiba'u sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah azza wa jal dan juga mengikut sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Macam-macam lah pandangan falsafah yang dikemukakan oleh ulama ibu-ibu sekalian. Tapi rasa macam best juga falsafah yang mazhab Hanafi tu kan. Angkat tangan ni surrender. Lepas surrender baru Allahu Akbar. Oi, deep juga dia punya ulasan dia tu ibu-ibu sekalian. Nak kena ubah kan macam mana ni kan? Okey. Jadi terpulang lah ibu-ibu sekalian. Nak angkat tangan serentak dengan takbir ke? Nak angkat tangan dulu baru takbir ke? Ia bukan satu isu lah. Ia amalan peribadi yang terbuka untuk diamalkan yang mana-mana pun. Wallahu a'lamu bissawab. Kita buka perbincangan ibu-ibu. Sampai saya pun tengok chat ni ada apa-apa ke? Last sekali kan ada conclusion dia last sekali. Yang terbaiknya untuk mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cara Nabi solat kan. Yang terbaiknya. Last sekali bincang-bincang. Dan conclusion dia mengikut solat Nabi. Itu Pendapat pandangan Imam Ar-Rabi' Syafi'i. daripada Syafi'i kan. Yang ni Imam apa Syafi'i. Ar-Rabi' bertanya kepada Imam Syafi'i. Jawapan Imam Syafi'i itulah untuk mengagungkan Allah dan mengikuti solat Nabinya. Jadi Kan maksudnya falsafahnya kita agungkan Allah lah. Habis tu kenapa kita angkat tangan lagi? Dah Nabi buat, kita ikut je lah. Tak payah banyak soal. Itu pandangan Imam Syafi'i. Apa sahaja benda yang walaupun tak ada kelebihan. Contohlah. Nabi kata pergilah ziarah orang sakit. Tapi Nabi tak cerita pun apa kelebihan ziarah orang sakit. Dapat pahala banyak ke? Hapus dosa ke? Allah sedia taman yang besar kat syurga ke? Nabi tak cerita pun. Nabi tak cerita pun tak apalah. Asalkan Nabi suruh, kita akan buat. Kerana buat apa yang Nabi suruh ni lah benda yang paling penting. Kalau Nabi tak cerita pahala pun tak apa. Yang pentingnya Nabi buat tak buat? Nabi buat. Saya nak buat. Itu dia punya point. Saya secara peribadi lah ibu, saya lebih bersemangat untuk buat sesuatu amalan itu bukan kerana ganjaran-ganjaran pahala dia tu. Tetapi kerana benda tu Allah suruh, Nabi suruh. Terus rasa semangat nak buat. Dan kita akan maintain lah. Kita akan maintain. Nak solat duha. Malas solat duha ni. Solat tahajud tu lain lah. Level makom lain ni. Siapa boleh amal solat tahajud ni memang respect lah. Tapi solat duha ni bukan senang juga. Tapi semangatnya, Nabi buat ni. Nabi suruh buat ni. Banyak Allah suka dengan orang yang amalkan solat sunat ni kan. Buatlah. Sebab Nabi suruh buat kan. Kalaulah tak ada hadis Nabi suruh, tak buat dah. Jadi sebab Nabi buat tu, semangat kena buat. Macam contoh, kalau kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup dengan tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah tu kan, setiap kali lepas solat. Apa dia punya ganjaran dia? Diampuni Dihapuskan dosa dosa. walau sebanyak buih di lautan. Okey. Tapi saya lepas solat subuh, lepas solat Jumaat, saya tak buat macam tu. Saya baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 25 kali. Jadi cukup 100 lah. Kalau fikir balik, kalau aku baca 33, dihapuskan dosa walau sebanyak buih di lautan. Tapi isunya ada hadis Nabi yang lain pun kempen kita baca 25, 25, 25, 25. Jadi kerana dua-dua benda tu Nabi buat, buatlah dua-dua. Sebab benda Nabi buat. Benda yang Nabi suruh. Cuma saya asingkan je. Lepas subuh, baca yang 25. Lepas solat Jumaat, baca yang 25. Yang lain semuanya 33, 33, 33 plus 1. Okay. Gara-gara Nabi suruh tu je. Itu je alasan dia. Oh, Ustaz ada yang hadis yang 25 tu? Ada? Oh, okey. Saya baca 33 tu. 33 tu yang paling standard lah. Kalau tiba-tiba kita nak cepat sangat kerana ada urusan, 10, 10, 10. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi itu memang terdesak lah. Jangan jadi amalan. Jadi amalannya 33 dan juga 25 tadi. Cuma 25 tu campur dengan la ilaha illallah Kak Anis Yalah, genapkan 100 lah sekali. Betul. Banyak lagi ni. Sikit lagi. Syarah hadis. Sikit. Sambung lagi. Okay.
Hari ni saya live kat rumah aja sebab lepas ni nak kena kejar pergi ke Selayang. Nak kena jumpa dengan satu tim tu. Malasnya nak pergi jauh-jauh tapi pergi je lah, layan je lah. Nanti nak singgah di PTS. Ada satu projek buku baru, Kisah-Kisah Tidak Sahih di Meja Penceramah siri 2. Siri 1 dah ada. Lepas buat siri 1 tu ramai yang mesej saya buatlah lagi siri 2. Dalam hati banyak cantik, aku yang kena tulis. Letih tau, banyak benda lagi nak tulis ni. Tapi akhirnya Alhamdulillah terbuka pintu hati buat juga setelah berapa tahun Dah bertahun-tahun baru buat siri yang kedua. Alhamdulillah. Adalah yang doa tu Ustaz dia makbulkan. Ada, ada. Saya dalam bab kebaikan, bila Kak Ni sebut macam tu kan, sebenarnya kita ni buat kebaikan kan, kita tak tahu siapa yang akan dapat kebaikan yang kita cuba kongsikan tu. Termasuk Kak Ni sebut doa tadilah, ada je orang doakan kita dah sekali, kita dapat benda tu kan. Cuma ada mak saya selalu kata dalam banyak-banyak doa dia, ada satu doa memang tak makbul pun. Doa Apa tu? suruh anak dia seorang ni sambung belajar. Saya tak, isteri saya Belum doa lagi, tak belum makbul lagi juga. kot Ustaz. Belum lagi. Tak tahulah, memang malas lah buat sambung belajar ni. Dan sekarang ni kalau orang hebat-hebat kan dia sambung belajar dia mesti tak berjaya. Master dia sambung master tak lepas. Contohnya Ustaz Asrizal sambung master cancel, sambung lagi cancel. Ustaz Syari mula-mula sambung cancel. Last sekali baru lepas kan. Dia gitu sifat dia. Tapi saya ni tak sambung-sambung masalah je. Kalau sambung tak lepas tu nampaklah kehebatan dia tu kan. Kehebatan atau kemalasan. Tapi kalau Ustaz Hasriza dan Ustaz Syari tu kehebatan lah bagi saya. Ustaz Hasriza tu dia dah sampai ke muncak. Bila dah sampai ke muncak tu dia dah selalu pergi ke Turki untuk lanjutkan kajian dia masa tu. Tapi sampai akhirnya dia menyedari yang dia kaji tu sebenarnya tak betul. Dah boleh je dia teruskan buat kona-kona sikit kan. Tapi dia sedari apa yang dia buat tu sebenarnya tak menepati cita rasa dia. Dia cancel ibu sekalian. Oh, jati diri yang sangat kuat. Jati diri yang sangat kuat. Kalau saya hentam je lah. Yang penting aku dapat master kan. Dia tak ada. Dia jati diri dia sangat kuat. Bila dia tak sama dengan kehendak dia, kajian dia, dia buang. Okey. Jadi contohnya guru saya cerita, Maulana Asri Hafizahullah, dia dah isytiharkan, dia tak nak mengajar dah, melainkan benda terlalu penting je. Dan dia sebut, kita ni dia nak mula menulis je, dia nak tulis, dia nak berkhidmat untuk masyarakat. Dia kata kalau mengajar ni, dia sekejap je, untuk orang tertentu je. Kalau tulisan ni, ramai orang dapat manfaat. Dia pun tunjuk satu kitab, komus. Dia kan ada komus bahasa Urdu, komus bahasa Sanskrit pun ada ni kat rumah saya pun. Saya beli kamus dia tu tebal-tebal tu. Dia kata dulu ulama yang buat kamus Urdu yang tebal ni, dia ada satu kamus rujukan paling utama dalam bahasa Urdu. Okey. Maulana Asri kata orang yang buat kamus Urdu ni tak pernah fikir pun bangsa lain akan membaca kamus ni. Dia buat tu mungkin dia tak fikir pun orang Malaysia akan baca kitab kamus dia. Tapi dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian, ni ada orang Melayu. Dia lah nak cerita Maulana Asri tu sendirilah. Mendapat manfaat daripada kamus Urdu tersebut. Jadi dia nak katanya kita ni kena buat je insya-Allah. Kalau bukan sekarang, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun lepas kita meninggal dunia, baru ada orang dapat manfaat daripada karya kita tu. Termasuk Imam Bukhari. Lepas beliau meninggal, baru orang hargai kitab Sahihul Bukhari. Masa dia hidup, orang fitnah dia macam-macam. Macam-macam orang kata pada dia. Dia mati dalam buangan. Dia mati dalam keadaan namanya buruk. Kerana difitnah oleh orang. Termasuk ulama pun fitnah dia. Lepas dia meninggal, melonjak naik kitab Sahihul Bukhari. Sampailah dipelajari oleh jemaah Ahsanu Amala. Okey. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, sedikit je kita nak tengok. Saya hanya baca dia punya poin-poin je untuk menamatkan bahagian ini. Pertamanya adalah ulama menyatakan dalam bab hukum mengangkat tangan ada dua pendapat ulama. Pendapat majoriti ulama sunnah mengangkat tangan. Pendapat minoriti, sangat-sangat minoriti iaitu antaranya Daud
Az-Zahiri menyatakan wajib mengangkat tangan. Yang tepatnya adalah sunnah. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudian mereka pun berhujah lah, berhujah tu. Last sekali sampaikan. Ada seseorang nak masuk rumah pula. Sekejap ya. Dia pergi dah. Okey, dan ada juga sampai ulama kata mengangkat tangan adalah rukun. Kalau tak angkat tangan tu batal solat. Ada juga. Dan kita tidak menerimalah benda tu. Yang lebih tepat adalah sunnah. Cuma sunnah ni dia bukanlah sunnah ni artinya kita tinggalkan. Kita kena ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi sebagaimana Nabi mengangkat tangan, kita pun kena angkat tangan. Wallahu alam. Habis bab yang ke-83 hari ini. Ada soalan sikit lagi tak dalam 4 minit? Ataupun tambahan ibu-ibu? Okey, tak ada Kalau tak ada boleh kita. Masih Kak Nis. faham. Tak ada Okey. yang dia Ustaz bincang panjang tentang angkat tangan dan ucapan tu, perbezaan tu dia hanya nak menunjukkan apa tu, kita mengakui kebesaran Allah dan maksudnya kita nak tambah khusyuk lah sewaktu kita mulakan solat tu kan. Betul Kak. Okey. Ilmu ni dia sangat luas sebenarnya. Bila kita belajar macam-macam, kita akan berlapang dada. Bila kita berlapang dada, kita tidak akan menyalahkan amalan orang lain. Dan kita akan semakin bersemangat untuk berkongsi benda-benda yang lebih menepati nas. Okay. Dan bila umur kita makin besar, makin lama kita pun makin tua, kita akan lebih bertoleransi. Dan kita pun akan menyampaikan sunnah tu dengan keadaan yang lebih berhati-hati. Kerana kita nak apa dia sebenarnya yang macam kita duduk sebelum ni, sunnah yang paling besar dalam bab solat adalah khusyuk dalam solat. Itu yang kita nak. Sunnah dalam solat bagi lelaki, solat berjemaah di masjid atau di surau. Itu yang kita nak. Yang lain-lain tu teknikal tu dia jatuh nombor 2, nombor 3 dah. Kita nak juga yang tu. Tapi yang paling utama tu, solat dengan ilmu, solat berjemaah, solat dengan khusyuk, tu keutamaan. Teknikal letak tangan kat mana, angkat tangan dulu ke apa benda, kalau sujud letak tangan dulu ke letak lutut, itu teknikal yang juga penting untuk kita pelajari. Namun jangan jadikan ia sebagai keutamaan sampaikan kita nak menyalahkan amalan orang lain. Dan sebenarnya di Malaysia ni keterbukaan tu dah luas. Saya pun jadi pelik juga bila Imam Mekah datang, Syekh Mahir datang. Orang pun kata tengok Syekh Mahir, sangat-sangat pandai toleransi. Dia jadi Tok Imam, dia baca bismillah kuat. Jadi geng-geng Salafi Malaysia ni belajar sikit dengan geng-geng Saudi, Salafi Saudi. Ada ayat macam tu. Saya baca tu, apa kena dengan penulis ni? Dia tak tahu ke Salafi Saudi yang keras? Salafi Malaysia ni berapa kerak je yang keras, kebanyakan lembut. Salafi Malaysia dah lama dah toleransi. Berapa ramai geng-geng Salafi jadi imam di masjid lain. Baca bismillah kuat. Baca doa kunut lagi. Imam baca doa kunut, dia tak ada tangan amin yang suara kuat. Berapa ramai? Jadi tiba-tiba suruh Salafi Malaysia ikut Salafi Saudi. Dia tak tahu ke Salafi Saudi yang kerasnya. Yang cakap baca bismillah kuat tu tak ada isu lah ibu-ibu sekalian. Benda yang kalaulah ada orang Salafi, pure Salafi ni, yang baca bismillah kuat, itu tidak menggambarkan toleransi pun. Benda biasa sangat. Jadi saya pun pelik kenapa suruh tiru Salafi Saudi sedangkan ramai Salafi Malaysia tak nak jadi macam Salafi Saudi kerana keras tadi. Okey, jadi yang betulnya sekarang ni. Tapi kita tolaklah mana-mana orang yang mengikut jalur Salafi yang keras. Kita memang tolak. Saya pun tak setuju keras-keras ni. Saya lebih suka dengan kita seboleh mungkin ikut sunnatun Nabi SAW. Kita ajak orang lain dan kita kena belajar fiqah. Kita kena tahu kepelbagaian mazhab. Baru kita akan berlapang dada.
Baru kita akan berlapang dada. Kalau tak, habis semua orang salah bagi pandangan kita kan. Allah Alam, kita berhenti di sini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ustaz, satu sikit je. Tapi sebenarnya Ustaz, memang Alhamdulillah bila dah Ustaz buka kitab Bari ataupun, tapi sebelum tu Ustaz memang kita kalau belajar solat ni kita lebih kepada praktikal Ustaz, macam mana cara nak sujud, macam mana cara nak angkat tangan, macam mana cara, tapi bila penambahan ilmu-ilmu berkenaan solat berkenaan dengan berkenaan kita belajar sekarang ni kan, lafaz, bacaan-bacaan solat. Jadi benda-benda macam tu yang meleka kita dalam solat. Maksudnya melamakan kita dalam solat. Kata kita lebih menghayati solat kita lah Ustaz. Dulu kalau tak pun sampai kita pernah belajar lah macam mana cara nak solat dalam perahu, dalam sampan. Cara kita berdiri tu semua kan. Macam tu kita belajar dulu-dulu lah. Tapi bila sekarang ni, rasa nikmat solat tu Alhamdulillah. Banyak ilmu solat tu banyak rupa sebenarnya. Bukan setakat yang perbuatan saja, tapi yang lapas-lapas dan yang kata yang bacaan-bacaan dia tu kan melambangkan solat kita lah. Kita rasa nikmat lagi Ustaz. So kita rasa Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz. Kerana buka kitab Fathul Bari untuk kami semua lah lagi. Alhamdulillah sekarang kita sampai ke jilid 8 Ustaz. Tak sangka lah kan Allah izinkan sampai ke jilid 8. Mudah-mudahan Ustaz sabarlah dengan kami. Walaupun kadang-kadang tanya soalan pun kita tidak jawab. Tak ada apa, okey je. Sebenarnya Ustaz kan ada belajar daripada Ustazah Solehah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, Rahsia Solat. Oh, Nipis saja bukunya. Tapi itu sebenarnya memang dia punya falsafah di sebalik solat tu sebenarnya apa dia? Daripada mula kita takbir tu, bila kita membesarkan Allah, Allah tu siapa? Allah Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Jadi bila kita faham keadaan tu, jadi kita akan masuk dalam keadaan kita ni seorang hamba yang sangat hina, sangat kecil dan dunia tu kecil oleh kita. Yang besar tu hanya Allah. Besar daripada awal tu dah kita nak dapat dah khusyuk tu sebenarnya. Semua ada falsafah di sebalik pergerakan kita dan lafaz kita. Yang tu yang dalam kitab Ibnu Qayyim tu. Ibnu Rahsia Solat. Qayyim memang ulama kejiwaan yang tahap tinggi. Itulah. Tapi kalau saya lah Kak, saya rasa kitab yang Kak Syida ada beli tu. Apa tajuk dia tu? Formula Solat Berkualiti. Oh ya. Ada. Oleh Dr. Ahmad Bassam. Oh itu kitab. Ya Kak? Nanti kita share di sebelum buku tu ada. Itu kitab itu memang power gila-gila lah. Bahasa memang best sangat-sangat lah. Tapi Ibn Qayyim antara ulama kejiwaan yang tahap tinggi. Betul Ustaz. Bila belajar tu kita dapat something. Bila kita masuk dalam solat tu kita ada rasa sesuatu. Ibn Qayyim dia dah level Al-Ghazali kan Ustaz? Apa dia Kak? Ibn Qayyim dia level-level Al-Ghazali tu lah. Betul. Imam Ghazali dia dah main sufi-sufi sikit dah. Betul. Tapi bila dia cuma bila kita faham sebab apa tu kita akan rasa lah. Kalau tidak kita just baca tanpa faham apa pergerakan kita buat tu. Itulah macam tu je lah. Setuju sangat. Jadi Ustaz, kita terlebih 3 minit. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tercampur dah Ustaz. Terima kasih. Ustaz dah kerja tu Ustaz nak keluar kan? Dia ada appointment kan? Terima kasih semua. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa besok pagi dengan Ustaz. Baik pula insyaAllah. Saya yang kasih dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.